Dah lah aku pakai iPad. Saya dah record dah. Ada ni dah. Oh, betul. Dah. Dah ada warna merah. Okay, mula balik semula lah. Assalamualaikum. So, malam ni sharing pasal kuku sikit, nanti kita baru masuk ke bab lain. Okay, first produk, kita ada penapis air, penapis udara dan range di dapur macam induction cooker dengan multi cooker. So, untuk penapis air, kita ada dua jenis, banyak model tapi untuk dua jenis, satu adalah manual dan lagi satu adalah touch screen, digital. Maksudnya manual ni kita tolak-tolak, okay, tekan je air terus keluar. Kalau touch, kita kena touch pakai jari ataupun dia ada lagi satu button untuk air tu free flow. Maksudnya boleh keluar tanpa kita tekan. Dia ada setting untuk satu cup ke macam tu. So kemudiannya untuk produk lagi selain penapis air, okey, penapis air ni menggunakan 4 filter. Okey, filter pertama adalah filter bos. Okey, filter pertama kuku guna sediment filter. Sediment filter ni semua produk kiranya semua jenama pakai sediment. Filter kedua pula kita pakai pre-carbon filter. Sama juga. Produk lain pun pakai. Macam jenama yang lain lah selain daripada kuku. Pakai itu juga. Okey, yang membezakan kuku dengan jenama-jenama lain, dia filter ketiga dan filter keempat ni. Filter ketiga dan keempat ni kuku kira patented lah. Kira jenama lain tak boleh tiru. Okey, nombor tiga, filter ketiga dia natural filter. Dan nombor empat, nano positive filter. Kuku saja yang ada. Kiranya jenama-jenama lain tak boleh nak ada. Apa beza kuku dengan jenama lain ni? Okey, beza kuku ni kita keluarkan air mineral berakali ringan untuk semua produk. Tak kisahlah daripada range harga yang paling murah sampailah yang paling mahal. Semua produk air mineral berakali ringan. Bukan RO water. Okey, apa beza RO water dan mineral berakali ringan ni? Okey, RO water ni dia kira teknologi terdahulu. Kiranya dalam RO water tu dia tak ada zat. Dia tak ada mineral, dia tapis semua. Keseluruhannya tapis. Okey, jelas tak kat situ? Jelas. Okey. Okey, untuk mineral akali ringan ni, kuku tinggalkan mineral dan zat-zat yang penting untuk tubuh badan. Contohnya magnesium, potasium, kalsium. Okey, mineral ni sebenarnya kuku tak buat tau. Mineral ni memang ada dalam air. Daripada pusat rawatan air yang Kerajaan Aminnya memang dah ada mineral ni. Cumanya kuku tapis kekotoran sahaja dan tinggalkan mineral-mineral tu. Kalau RO water ni dia tapis sekali. 100% bersih. Sampai mineral pun tak ada. Okey, apa efek dia RO dengan mineral ni? Efek RO ni untuk jangka masa panjang, tubuh kita tak ada zat. Tubuh kita tak ada mineral. Mungkin kita orang tua, okeylah. Kalau baby, kanak-kanak, kena ada zat untuk pembesaran. Macam orang tua ni, kita makan macam-macam makanan. Contohnya ikan, ayam, tu semua ada protein, ada zat. Kiranya kalau minum RO ni kena makan lebih ikan lah kiranya. Kalau kita minum air kuku ni, kita dah sedia, maksudnya air tu kita minum dah cukup lengkap dah. Ada apa-apa soalan nak tanya? Oh iya ke? Tu je lah setakat ni. Okey, lepas tu tangki. Tangki kuku menggunakan stainless steel. Apa nama panjang dia? Antibacterial stainless steel. Antibacteria stainless steel tank. Maksudnya menggunakan stainless steel, tangki berstainless steel. Kenapa kuku, biasa orang tanya kenapa datang servis setahun 3 kali, 4 bulan sekali. Kenapa 4 bulan? Sebabnya tangki kuku menggunakan stainless steel, so tak perlu selalu kerap untuk nak kena cuci apa semua sebab guna stainless steel. Okey, macam jenama-jenama lain, dia pakai plastik.
plastik ni kalau kakak-kakak, Berlumut. abang-abang perasan, dia cepat berlumut. Hmm. Kalau tak percaya, bekas Tupperware tu, kan kita isi air minuman kan? Kita pakai 3-4 kali. Kita Uish, rasa dah. dalam botol. Rasa dalam botol tu, berlumut. Stainless steel ni dia kurang berlumut lah. Tak dengar lah siapa tengah cakap tu. Noise kot. Oh, okay. So, itulah setakat ni. Ada soalan ke? Kita boleh jawab. Okay. Saya nak tengok semua partisipan. Okay, macam mana nak tengok, nak tahu jenis penapis air yang kita guna kat rumah tu jenis apa? Okay, sebenarnya mudah je. Kalau penapis air kat rumah kita, ada pipe untuk buang air yang mengalir air kotor tu, itu adalah RO water lah. Untuk kuku tak ada pipe buang air tu. So tak ada pembaziran air lah sebenarnya kalau pakai kuku. RO water ni bagus, terbaik. Tapi untuk teknologi yang terdahulu lah. Kiranya pada masa tu RO water memang sangat bagus, sangat bersih. Tapi sekarang ni kiranya ada teknologi terbaru yang tak perlu membazir air. Dia macam tapi handphone sebenarnya kuku pun ada RO water juga kan? Ada yang tak ada. Oh, korang memang tak jual RO water punya sistem Tak jual. Daripada 2014 kita memang jual mineral alkali ringan. Okay. So pH, standard pH average lah 7.5. Okay. Sebab okay, apa 7.5? Sebab apa? Okay, sebab apa 7.5? Sebab kita kan pH bukan. Sebab sumber air tu kita ambil daripada sumber air paip kerajaan kan. Paip kerajaan dia memang air alkali. 7.1 ke atas. Okey, sebab apa dia tak kiranya air tu berakali, bukan berasid. Okey, kalau air tu berasid, dia akan menghakis paip bawah tanah. So kerajaan takkan lepaskan air yang berasid. Macam saya cakap tadi, kuku cuma tapis kekotoran sahaja dan meninggalkan zat yang ada dalam air. Zat tu kita tak buat. Zat tu memang dah ada dalam air. Tak ada teknologi yang boleh buat mineral, zat, tak boleh. Tu memang daripada sejak azali Allah dah jadikan macam tu. So kita cuma tapis logam berat, bau macam debu-debu benda-benda kekotoran lah yang kita tapis. Kita tinggalkan mineral. Saya cakap dia ada pipe keluar air guna kowi. So air tu adalah RO lah. Betul. Tu air RO lah. Okay. Actually saya ada juga pakai jenama lain. Okay, tapi masa saya dekat rumah lama, saya rasa that is RO water. Okay. Bila saya berpindah rumah baru, okay, dia bagi tahu kat saya okay, ada option. So saya akan bayar macam monthly installment untuk RO water lah, untuk yang set yang saya beli tu. Tapi dia ada bagi satu lagi option di mana saya kena tambah RM100 dalam tempoh 6 bulan ke setahun. Okay. Sebab dia kata it will be back to mineral water. Sabar. Okay, so faham. Dia jadi mineral water. Okay, so betul. I wonder mana dia boleh jadikan water tu jadi mineral water. Dia punya faham tak kat situ? Faham, tapi saya tahu. Okay, jadi saya ambil mineral water tu lah. Saya ambil penambahan harga. Okay, dan sebenarnya yang RO water tu sebenarnya kat rumah yang lama tu sebenarnya lagi sedap sebab filter tu dia macam ada filter kelapa. Filter kelapa. So dia manis sikit lah.
So mineral water tu ya, tapi macam mana tu? Okey, tu saya faham. Tu bukan kuku sebenarnya. Dia okey. Ya. Ni memang bukan kuku. Saya tengah bincangkan brand ni. Nio atau ombak ke? Yes. Puan ambil. Okay. Betul kan? Okay. It's ombak. 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 Saya tahu ombak sebab kan? betul. Sebab kawan-kawan saya pun ada juga yang jenama lain. Saya berkawan dengan semua orang. So saya tahulah serba sedikit. Okey, memang betul. Dia okey, untuk penapis tu dia tukar filter. Puan tambah duit tu kan? Bukan filter RO tu. Filter RO ni jadi yang dia maknanya dia guna yang macam lebih kurang macam kuku lah. Betul tak? Tapi lagi mahal macam tu. Lebih kurang tapi dia tak ada alkali. Dia mineral. Okey. Dia bergantung pada filter tu. Okey, macam puan kata air RO lagi sedap, air mineral kurang sedap. Sebab I rasa sebab filter tu pula betul, dia ada macam filter. coconut punya ni lah, ada yang carbon lah, I don't know, ada punya mungkin ada rasa daripada filter tu kan. Memang betul. Dia okey untuk ada flavor tak? Flavor coklat ke apa tak ada? Isi balbi ke gayung ke apa atas kepala dia tu? Upiah ke? Kita orang dari tadi dah tengok gayung dia tu. Nasi buat kepala dia. Okey, apa yang sambung tadi? Okey, untuk rasa air yang betul-betul, rasa air tu subjektif sebenarnya. Sedap tak sedap tu subjektif. Sebab semuanya air kosong. Semuanya air biasalah kan? Okey, untuk rasa sedap dan tak sedap tu, cuba puan rasa room temperature punya air. Actually, I tak concern about rasa. I concern about mineral. Mineral. Betul-betul. Itu yang penting sebenarnya. Sebab puan ada anak kecil saya tengok tadi. Sebab, okey, sebelum ni saya pernah jumpa orang lain lah. Yang guna jenama macam puan juga. Tapi anak dia kerap ke hospital, ke klinik. Sebab doktor cakap tak cukup zat. So doktor suggest tukar yang macam puan tukar tu, yang mineral. So nampak tak kepentingan mineral sebenarnya? Dia nampak remeh tapi dia efek jangka masa panjang. So benda tu penting, mineral ni. Contohlah kita minum air pipe, yang betul-betul air pipe. Air pipe memang ada mineral dalam tu. Cuma dia bercampur dengan logam berat. So kegunaan penapis air ni tapis logam berat tu. So tinggalkan mineral. So tak ada teknologi pun yang mampu buat mineral sebenarnya. So Tuhan dah jadikan air tu memang berzat. Contohlah macam kita makan buah oren tapi ditapis vitamin C tu. Itu perumpamaan untuk RO water lah. Kiranya kita makan buah oren untuk dapatkan vitamin C. Tapi kita makan buah oren, vitamin C dah tak ada. Itu untuk RO water. Jelas kan? Tapi okey dah, puan ambil penapis air yang bermineral tu dah okey, tak ada masalah. Terbaik. Janji air tu bersih. Itu nombor satu. Sebab air bawah tanah kita memang kotor sebenarnya. Dok, cuba minum petrol tapi tak rasa petrol. Itu RO. Itu RO. Macam mana minum petrol tak rasa petrol? Tahulah minyak murah kan. Okey, ada apa-apa soalan lagi tak yang muskil? Okey, saya selalu dapat pertanyaan daripada customer. Kenapa tangki kuku ni kecil? Tangki certain produk besar. Betul tak? Siapa pernah dengar? Siapa pernah tak pula lagi. Kuku siapa berapa liter? Pernah tertanya kuku kecil. Paling kecil 2.3 liter. 2.3. Paling kecil 2.3. Kecil kan? Tapi macam kita tak ada masalah. Pakai 9 liter. Betul. Betul. So fresh water lah kan? Orang ramai-ramai air tu habis. Betul. Dia juga. Dia macam ni, kuku dia punya
proses masuk air tu laju. 1 liter 3 minit. So kalau dia tak perlukan tangki yang sangat besar. So tangki besar ni sebenarnya dia akan air bertakung tau, bertakung lama. Tapi kalau apa dia tak sejuk lah kalau walaupun masuk laju. Betul, Betul dia lah, kena pakai tunggu sukai 3 sejuk minit. kan. Dia kena tunggu. Itu untuk model yang paling kecil. Yang model standardnya 5.2. Okey, right. Itu model standard lah. Yang tu yang saya cakap tu kira model yang paling murah lah. Kira 4 orang ke bawah. 4 orang isi rumah ke bawah lah. So, ada soalan ke? Yang itu penapis air dekat dalam dapur kan? Itu dalam dapur lah. Kalau yang dekat luar tu? Okey, yang kat luar tu yang macam Cik Hafiz pakai lah kan, yang dekat Dewan tu. Kita gunakan teknologi yang terbaru lah. Kiranya sebelum ni kita pakai pasir, betul tak? Yang kita beli dekat kedai tu. Pasir, batu. Pasir, batu. Tulang tak ada lah. Itulah organik ada yang tulang kan. Tu tak pasti Kan jadi lah. petrol pula. Organik tulang. Betul. Kiranya yang dulu ada tulang tau. Betul. Yang mana? Yang filter ada menggunakan tulang. Serbuk tulang, betul? Tak pasti lah, bukan jenama mungkin brand lain lah. Adalah, betul. ada terbaca. Betul. Tulang mumia. Pernah dengar. Cuma tulang ni takut halal ke tak halal kita pakai? Betul. Itu isu dia. Betul. Itu isu dia. So kuku ni dia Kuih kan? buat Kuih. Kau janganlah sebut kuih. Aku pakai kuih. Aku mau pakai. Masalahnya kita je pun. Nak tanya lah ni. Tak apalah, transparent lah. Itu saya tak pasti lah. Okay. Kejap. Sebelum tu nak tanya. Kuku from Korea kan? Betul, Korea. Kuih pun sama kan? Sama. Oh, okay. Okay, cumanya kita tak boleh nak bandingkan kuih dengan kuku sebenarnya. Sebab kuih dengan kuku, kalau kita tengok saiz syarikat dekat Nasdaq, dekat saham dunia lah. Kiranya kuku ni saing-saing Sony, Panasonic, Toshiba, Samsung. So tak boleh, kiranya saiz syarikat tu tak boleh nak samakan dengan kuku dengan kuih, sebenarnya berlain lah sebenarnya. Kuih dia air purifier, water purifier. Macam kuku, home appliance. Dia bukan filter sahaja. Dia home appliance. Sebab tu kita ada mati cooker, kita ada induction. Dan akan datang ada skincare. Sebenarnya skincare dah ada. Dah launching dah bulan 1. So dia jadikan kuku ni business platform. Akan datang mungkin benda lain pun akan ada lagi kuku ni. Okey, kuku ni kita ambil produk daripada Korea. Tapi kita buat masuk mengikut kehendak rakyat Malaysia. Kiranya kita masuk, sebab tu kalau perasan rental kuku ni rendah. Macam ada sesetengah customer tanya saya, kuku tak ada ais ke? Sebenarnya kuku ada dekat luar negara. Kuku tak masukkan kat Malaysia. Sebab apa kuku tak masukkan kat Malaysia? Orang Malaysia takkan mampu beli. Sebab benda tu mahal sebenarnya. Yang produce ais, untuk jenama lain memang dah ada tapi mahal lah. Lagi satu pasal tangless. Kuku ada produk tangless sebenarnya. Cuma kuku tak masuk ke Malaysia. Tangless maksudnya tak ada tangki, dia direct. Oh, tangless. Okey. Tangless maksudnya tak ada tangki, dia direct. Sebab apa kuku tak masuk kan? Sebab masalah kat Malaysia ni tekanan air tak sentiasa kuat. Itu satu. Nombor 2, masalah kita negara kita lah, bukan hari-hari ada air. Contohlah, ada masalah empangan semenyih hari tu kan, air tak ada. So mesin tu memang tak boleh pakai kalau tak ada air.
Dah bergaduh pula rebut kamera. Siapa? Siapa bubuk kamera? Aku dah lah tak tengok. Dia dengar je. Okey, ada soalan lagi ke? Okey, kita nak masuk penapian air. Okey, dari segi produk sekarang kan, dalam musim dari segi produk lah, dari musim COVID sekarang ni, musim COVID ni, macam mana challenge yang korang kena hadapi sekarang ni? Okey, untuk challenge sebenarnya tak ada masalah stok, kecuali adalah satu produk saja, iaitu Fusion Top. Fusion Top ni macam siapa pakai? Romzi pakai kat office. Macam Cik Romzi pakai. Cik Romzi pakai dekat office. Okey, untuk Fusion Top tu sekarang stok dah habis. So kita tunggu daripada Korea dah masuk dah. Cuma sangkut dekat custom lah. Tak boleh masuk. Untuk produk lain tak ada masalah. Sebab kita ada distribute center dekat Shah Alam. So kat sana memang banyak produk dah disimpan. Kecuali Fusion Top habis stok. Sebab yang tu laku keras. Tu cabaran dari segi produk, tapi cabaran daripada segi sales pun ada juga. Daripada segi sales betul, ada juga. Sebab kita tak boleh offline, kita kena online. Contohnya WhatsApp, Facebook. So bagi saya tak ada masalah sebab ejen kuku ni kita boleh bergerak macam-macam cara. Tak dari segi installation tu? Installation tu buat masa sekarang yang kami terima lah, satu paling cepat boleh pasang 1 April. Tu pun bergantung kepada perubahan daripada kerajaan lah. Contoh kerajaan kata cuti sebulan lagi, maknanya sebulan lagi kena tunggu. Tu ada masalah juga tu. Tu yang jadi masalah, tak boleh net tu. Bila tak boleh net, commission tak ada. Commission tak ada lah, tu je. Sebab commission kita orang kira selepas pasang. Selepas pasang baru kira commission. Macam Romzi kau cakap kan, walaupun sales tak boleh nak net, kalau dari segi pemasangan, kalau jual multi cooker pun sama juga sebab dia tak boleh nak hantar barang tu. So tak boleh kira tak boleh net hantar juga. ke? Tak boleh. Sebab yang tu dia bukan pakai pos, dia pakai orang. Dia pakai staff kuku lah. Staff kuku. Dia kena orang yang bergerak juga. Yang orang pasang yang sebab sama dengan orang kan hantar. courier service boleh hantar. Courier boleh hantar. Tapi dia tak boleh post sebab dia nak bagi tahu cara-cara pakai apa semua, dia takut ada benda lain lah. So dia tak nak ambil. So kira memang kalau nak net juga kena tunggu pasang lah. So bulan ni memang berhu-hu je lah. Bukan kita orang je, satu Malaysia. Memang lah, semua sekarang ni affected. Kecuali kalau macam dia dah sempat net and dia dah sempat pasang sebelum beberapa hari bulan sebelum RM itu, okey lah. Tapi kalau macam kita orang yang tengah tunggu nak pasang, tiba-tiba tak boleh ni, kira memang tak apa lah. Nak buat macam mana kan? Bulan depan je lah pula. Betul. Okay, saya nak masuk sikit untuk penapis udara boleh? Boleh. Boleh Ujian untuk semua. Ya betul tu Muslih, ujian untuk semua. Setiap orang yang buat bisnes tu ada je dia punya cabaran. Ni antara cabaran kita orang buat kuku lah. So nanti next sharing korang cerita yang cabaran korang pula. Okay, untuk penapis udara kuku, kita ada beberapa model. Penapis udara ni, kegunaan dia kita tapis gas yang tak elok macam kita memasak, gas asap tu kan, habuk, debu hama, bau. Bau ni contoh paling kerap macam kita orang hadapi dalam bilik lah. Macam toilet basah. So benda tu dah tak ada lah sebab kita pakai penapis udara ni. Okay. Buat bersin, malam-malam bersin. Kalau resedung, eloklah pakai penapis udara. Sebab debu hama ni kita tak nampak sebenarnya. Penapis udara ni tak kisahlah apa-apa jenama pun.
kita pakai ni kita rasa macam tak ada function sebenarnya sebab benda kita tak nampak. Okay, saya suggestkan siapa yang dah pakai penapis udara, tak kisahlah apa-apa jenama, kalau kita rasa alah macam rugi je pakai penapis udara ni, rasa macam tak ada function je, kita try off seminggu. Kita tengok, kita rasa memang ada beza. Saya selalu customer kalau cakap, bang benda ni tak ada function lah, tak apa, awak cuba off seminggu. Lepas seminggu awak takkan cari saya dah. Betul. Memang seminggu dia takkan cari lah sebab dia baru tahu benda tu memang function. Dia macam remeh tapi ada efek lah sebenarnya. Macam COVID-19 ni, macam remeh, benda kecil je. Kuman je kan, virus je. Tapi ada efek, untuk efek yang besar lah. Lebih kurang lah macam tu. Saya tak kata penapis udara ni macam COVID-19 lah. Dia, untuk COVID-19, penapis udara kita tak terbukti lagi. Boleh tapis ke, tak boleh ke, tak terbukti lagi. Tapi macam bakteria, salmonella, pneumonia, tu memang terbukti dah ditapis lah. So benda ni UPM, Universiti Putra Malaysia yang test. Mama, doa sila orang Diorang yang test dan diorang buktikan benda ni function lah. Ada ada apa-apa soalan ke? Sudah banyak ni cakap ni. Tak apa, promosi je. Okay, dalam yang ni, okay, just to share untuk yang lain. Okay, kau punya meeting biasa. Tak clear lah Romzi. Romzi line putus-putus. Putus-putus Romzi, tak dengar. Putus-putus. Angguhira. Apa ni, dalam kalau kita dalam meeting biasa 30 second meeting, kita hanya boleh pitch tentang produk yang kita klasifikasikan sahaja. Macam Nabila klasifikasi dia water purification, so dia hanya boleh pitch tentang water. Tetapi apabila open macam ni, apabila one to one, apabila kita ada buat macam ni event macam ni, so kita openly to promote apa produk kita yang bukan macam bercanggah. Okay, macam bercanggah ataupun clash dengan orang lain. So macam Nabila boleh cerita pasal water, air purifier, lepas tu apa lagi, periuk, apa lagi yang barang-barang appliance yang under kuku tu lah. So siapa-siapa yang lain pun samalah untuk boleh sharing apa semua pasal produk masing-masing tu lah. Just nak share benda tu lah. Sebab takut ada orang fikir aku punya klasifikasi ni je tapi tak boleh nak bercakap benda lain pula Kang, macam tu. Tetapi kalau macam kita orang ni yang bahagian financial ni, kalau kita orang dah cerita pasal insurans je lah. Walaupun kita orang ni boleh buat insurans boleh, wasiat boleh, unit trust pun boleh. Tapi sebab kita orang dah klasifikasi insurans, so insurans je lah kita orang boleh buat. Macam tu lah. So untuk korang, just cerita je apa yang tu dan apa yang kita orang boleh bantu untuk bisnes masing-masing. Tu antara objektif kenapa slot ni kita buat untuk sharing apa-apa semualah, apa-apa je lah sharing yang boleh untuk IPA lah, income producing activity. Okey, jelas. Okey. Saya buat sharing sekejap boleh? Boleh. Okay, saya nak buat sharing. Sebelum ni, saya dekat rumah ni pakai brand satu lagi tu lah. Saya ada water filter, saya ada air purifier, 2 biji, satu bilik saya dan satu bilik anak. Water filter tu tak ada masalah lah bagi saya. Yang saya punya concern sebelum ni, nak tanya jugalah dengan you punya brand, you punya function. Okay, apa yang saya masalah dengan air purifier ialah, saya ada sinus, okay.
Bila pakai air purifier tu memang cantik lah. Memang bilik pun bersih, tak ada habuk. Lepas tu bangun pagi pun tak ada mesin-mesin. The only thing yang saya notice ialah bila saya bangun pagi, tekak saya jadi kering. Saya kena letak air kat tepi katil, barulah rasa macam okey sikit. Benda tu mula-mula tak perasan. Lepas tu macam, apa pasal tekak kering macam bangun pagi tu memang kering gila lah. Kena cepat-cepat turun minum air. So bila saya off air purifier tu, dia jadi okey balik. So saya rasa memang sebab air purifier tu dia stuck bukan saja habuk, dengan udara-udara kelembapan-kelembapan dalam bilik pun dia sedut sekali. So in the end saya decide kena discontinue lah benda tu. Sebab saya rasa dia elok on one part, dia mendatangkan satu lagi masalah kat saya. Bila bangun tidur dia keringkan tekak. Betul ke benda tu? Sebab saya rasa memang benda tu lah. Okey, saya rasa saya tahu kenapa. Okey, sebenarnya bukan kuku kan? Bukan. Sebab, untuk jenama yang satu lagi tu, dia pakai HEPA filter. HEPA filter ni macam RO water juga. Teknologi yang terdahulu. Kiranya masa tu tak ada benda lain dah yang paling bagus. HEPA filter paling bagus masa tu. So, macam kuku, kita tak pakai HEPA filter. HEPA filter ni ada jenis yang dia pakai arang. Sebab tu, sesetengah produk, kalau on, dia macam bau arang. Arang kayu tu. Itu untuk HEPA filter dan certain model yang pakai arang. Okey, untuk kuku ni kita pakai filter yang terbaru juga. UPNM 2.5. Apa nak cakap? Ultra PM 2.5 filter. Boleh Google sebenarnya HEPA filter dengan filter ni. Boleh kiranya boleh check apa kekurangan HEPA, apa kekurangan filter yang terbaru ni. HEPA ni kira jenama lain pakai lah dan teknologi terdahulu sebenarnya. Kalau kata bangun pagi kering tekak. Okey, mungkin Cik Najib boleh cuba humidifier yang melembabkan udara. Untuk kuku sebenarnya tak, bagi saya lah, saya pakai 24 jam saya tak pernah off dalam bilik. Memang tak pernah off sebab dia 25 watt sahaja. So elektrik takkan makan kuat lah. Saya tak pernah off, saya tak ada lagi masalah kering tekak lah. Untuk jenama lain saya tak pasti lah. Boleh di-consider? Alhamdulillah. Boleh. Tapi kalau bangun tidur sebenarnya memang bagus kita minum air terus. Betul. Biar air liur tu dicampur dengan air kosong. Memang bagus sebenarnya. Memang praktikal macam tu pun, bangun tidur memang minum air. Tapi ini jenis bangun tidur memang tak boleh nak telan air liur sebab dah tak ada apa-apa air dalam mulut. Faham tak? Kering. Saya faham. Kering. Pakai aircon tak? Pakai. Tu yang buat lagi dia kering. Lagi kering, betul. Macam saya pun sama juga pakai aircon, tapi alhamdulillah lah setakat ni tak ada masalah kering tekak. Kalau masalah kering tekak tu boleh cubalah. Macam kuku ada juga humidifier. Dia penapis udara plus humidifier. Melembabkan udara. Dia melembabkan udara. Bukan menyejukkan, kiranya bukan sejuk macam aircon. Cumanya melembabkan udara tu lah. Kalau hantu dia menceceh-ceceh. Itu Dr. Kasih. Dia ada inside referral tu, inside referral. Dia ada inside rifle lah tu daripada Najib. Ingatkan Kamsani kan ada baby. Betul, baby tu pun bagus juga. Ada baby besar, baby kecil. Baby besar. SSM tutup 2 minggu lah, Jam. Tak apalah, tu kan ujian. Sabarlah. Okey, Doktor Huda tak jawab tadi. Kesian dia. Apa ya? Satu lagi. Since tadi you all bercakap pasal market segment kan. Bagaimana you all masuk
ke macam mana macam mana kuku punya brand ni masuk di Malaysia ni melalui water filter amplifier. Betul. So perception rakyat Malaysia memang dah samakan antara kuku dengan kowe. Bukan kata orang lain lah. Saya sendiri ingatkan kuku ni memang pesaing hebat dengan kowe. Okey. Apakah alternatif apakah inisiatif daripada kuku sendiri untuk tukar mindset rakyat Malaysia ni yang nak mengatakan kuku ni bukan sekadar water filter dan amplifier saja. Dia ialah home appliances punya brand. Betul. Okey, kalau macam kita perasan dekat billboard, dekat TV banyak pasal kuku kan. Okey, sekarang ni kuku dikeluarkan skincare. Sama-sama. Platform baru. Sama-sama tu yang kat billboard tu lah kan. Okey, untuk sekarang ni kuku keluarkan skincare. Skincare ni dia pesaing SK2 lah dekat Korea. Okey, akan ada lagi 2 pillar yang akan buka. Contohnya home living. Macam katil, tilam akan datang. Dan ada lagi satu, servis. Tapi sebenarnya ni saya tak boleh beritahu lagi. Sebab yang baru, pillar yang mau buka home appliance satu, skincare satu. 2 pillar. Ada lagi 2 pillar. Home living dan servis. Servis ni contohlah macam kat BNI ni kita ada Ashraf kan untuk aircon kan. Akan datang mungkin kuku saya cakap mungkin. Kuku akan keluarkan platform untuk servis sahaja. Contohnya servis aircon, servis mesin basuh, servis peti ais mungkin. Tapi itu dalam perancangan dia orang lah. Sebenarnya benda ni pun saya tak boleh bagi tahu orang. Tapi saya just share lah. Servis untuk apa-apa brand ataupun apa-apa brand. Okay. Apa-apa brand. Macam mana nak jadi partner kuku untuk buat servis-servis tu? Minat ni. Yang servis tu tak pasti bila buka lah. Tapi belum lagi. Itu pillar yang akan datang lah. So sekarang ni skincare lah. Macam kosmetik, skincare, hair care, body care, kuku dah keluarkan. So bulan 4 ni sebenarnya kita orang kuku dah rancang akan masuk dalam TV semua. Tapi dengan kes COVID-19 ni mungkin ada penangguhan lah. Tapi skincare memang kita orang pun dah pakai. Sebab tu nampak handsome sikit tu. Tu dah macam je tu. Macam je lah. Macam lah. Betul bila kata nak balik cepat lepas meeting. Saya selalu balik lambat ke. Ajar main badminton pun tak nak. Pergi swimming lah. Oh, sangkut. Okey, akan datang mesin urut. Datanglah. Next segment. So mission buku ni dia nak daripada baby buka-buka mata je, daripada atas ke bawah, luar, persekitaran semua pakai buku. Mission dia lah. Betul, itu mission dia. Bila dah complete semua segmen nanti. Betul. Sebab yang sekarang dah keluar skincare, so nanti dia akan buat shampoo, sabun mandi semua. Cuci muka, toner. Kuku semua adalah brand dia sendiri. Tapi dia tak gunalah nama kuku, dia guna nama Wonderland. Betul. Okey, sebenarnya ada satu cerita sebenarnya, surprise lah. Siapa perasan sekarang, Kowe dah ada tilam? Ada tilam sewa. Betul, ada tilam kan? Okey, sebenarnya cerita dia macam ni. Bos Kowe datang jumpa bos kuku. Dia tanya apa next plan. Bos kuku cakap nak keluarkan tilam. So Kowe terus launching tilam, sedangkan kita orang tak nak keluarkan lagi pun. Kita orang keluarkan skincare dulu. Bos kuku ni. Sebab okey, sebenarnya CEO kuku ni sebenarnya dia bos dalam Kowe juga sebelum ni. Dia orang besar dalam Kowe jugalah, bos kuku sekarang. So dia keluar daripada company tu, dia buat company kuku lah. Lagi satu, okey, apa Aircon. Aircon, itulah
Aircon senang sikit sebab ada rental kan. So kalau nak beli baru, mahal. Kalau rental mesti ramai orang beli. Tapi belum lagi lah aircon tu. Belum lah. Dah ramai dah, kita orang pun dah banyak kali request lah untuk aircon tu. Tapi management belum lagi buat aircon tu. Tak tahulah bila. Lagi nak cerita apa lagi ya? Ada apa-apa nak tanya? Kalau ada soalan senang sikit nak jawab. Ke ada soalan yang saya terlepas? Apa langkah-langkah yang buat? Sebab nak pasang tak boleh kan? Nak pasang tak boleh. Apa korang buat sebenarnya dalam waktu ni? Okey, waktu ni kita orang rekrut sebenarnya. Kita orang rekrut, kita orang jual online. Rekrut ni kiranya kita orang nak besarkan tim kita orang lah. Sebab kita orang pasti semua orang duduk kat rumah sekarang. So, majoriti akan main phone. Sebab tu kita orang cuba rekrut secara online lah. Suri rumah, yang tak ada income macam peniaga-peniaga kecil. So dia orang berminat sebab kan COVID ni kata nak berniaga apa ni waktu-waktu macam ni. Betul, sebab itulah kita orang ajak dia orang join Kuku. So dia orang berminat lah, ada lah. Ya betul, kita orang akan rekrut untuk skincare sebenarnya. Tapi bila dah masuk untuk skincare sebenarnya boleh jual dua-dua. Kuku boleh, skincare boleh. Skincare namanya Wonder Lab lah. Ni knowledge lah, info saya bagi tahu lah kan. Okay, kita orang pun kira cukup besarkan tim untuk skincare sebenarnya. Apa yang kita orang buat sekarang. So nak menjual secara online sajalah. Macam nak sebab skincare tak ada masalah sebab produk tu kita tak payah simpan. Macam kalau kita jadi agent, dropship, stockist kan kita kena simpan stok kat rumah kan. Bila ada order kita kena pergi post ataupun kita kena post dekat agent-agent yang lain bila dia orang dah habis stok. Tapi dengan Kuku ni Wonder Lab punya segmen tak payah nak simpan barang kat rumah. Sebab HQ yang akan uruskan semua. Lepas tu nak order semua dalam sistem sahaja. Tak perlu macam pakai borang ke nak pergi jumpa, dia bayar in kat kita tak. Duit tu automatic payment dekat Kuku terus, Kuku akan post lah dekat dia. So dalam masa COVID ni sebenarnya boleh buat sale untuk skincare. Tapi tak semua barang ada buat masa ni sebab banyak barang juga dah habis. Tapi memang untuk home appliance macam penapis air semua memang tak boleh buat sale lah sebab tak boleh buat pemasangan. So untuk plan kita orang dalam COVID ni memang rekrut dulu, rekrut seramai yang boleh. So by COVID ni habis ataupun tak tahu bila lah, hopefully sampai end of this month je lah. By awal bulan depan dah start balik lah boleh buat macam biasa. Kita pergi. Tengok mesej kat ni. Ada soalan tak? Soalan Dr. Huda tadi tu lah. Apa dia? Tak perasan? Kenapa sebab nak air tu masuk laju dia kata? Kenapa nak air tu masuk laju? Maksudnya bila kehabisan air ke? Apa tujuan air kena masuk laju? Sebab contohnya tangki Kuku ni orang selalu cakap tangki kecil. Kita bandingkan dengan yang lagi satu tu tangki besar. Kuku takkan ada masalah kehabisan air sebab once air keluar, air baru terus masuk. Yang menjadi masalah adalah masa untuk menunggu sejuk atau panas. 1 liter 3 minit 1 liter 3 minit. So once dah masuk, kita dah ambil air banyak kan. Kita nak ambil air lagi, takkan ada masalah bila tolak tu air tak ada. Kenapa nak masuk laju tu? Contohlah pakai yang jenama lagi satu, tangki besar. Kita pun konon-konon buat kenduri kat rumah. Kita ambil air sekali habis untuk 10 orang minum. Lepas tu kita kena tunggu waktu yang lama untuk RO tu berpusing balik untuk kita dapatkan air yang banyak. Sebab apa RO ni masuk slow? Sebab tapisan RO ni memang sangat-sangat kecil, 0.01 mikron. So memang sangat-sangat kecil. So sebab tu RO, kalau perasan ada pipe buang air tu. Pipe buang air tu function dia untuk buang air yang tak lepas melalui filter yang terlalu kecil tu. Sebab tu air dia, kalau sebenarnya filter RO ni dia masuk air macam ni tau, dia menitik tap tap tap
Sebab tu kalau habis satu tank, kena tunggu 40 minit, Setengah jam setengah lah nak jam, tunggu. kena tunggu. Sebab air dia tak Setitik. Kalau kuku ni dia free flow, dia terus masuk je. Yang kena tunggu tu sejuk panas tu je lah. Sejuk Tapi panas air lah takkan kena. ada masalah kehabisan air. Sejuk panas pun tak ada masalah lama sangat sebab tangki kuku kan stainless steel. Stainless steel ni dia menyimpan haba. Kalau macam air ceret yang kita jerang air kan, kita dah isi air dah panas, kita dah tuang ke cawan, kita pegang ceret tu still panas. Betul tak? Itulah stainless steel. Kalau plastik ni dia tak menyimpan haba. Tak dengar. Okey, sebab tadi kena mute. Kena mute dengan host. Sampai hati host. Host ni nak kena ni host ni. Weh, bukan aku aku tak tahu Aku tak tengok pun dalam tu. Okey, persoalan tadi terjawab tak? Ada apa-apa soalan tak? Doktor Huda terjawab tak? Doktor Huda. Ada ke doktor? Oh ada. Tak ada Dia video. tengah baca susu. Maybe lah. Baca susu anak. Terjawab. Terima kasih. Terjawab. Alhamdulillah. So saya sebenarnya lagi suka soalan. Saya boleh jawab. So kami semua ni boleh bantu apa dalam MCO ni kan? MCO. Oh, okey. Oh, sepanjang MCO ni. Ya, betul. Sepanjang MCO boleh share je lah apa yang kita orang post tu. Lepas tu share je lah kot. Boleh buat apa? Kalau ada adik-adik share lagu Siti. Share lagu Siti, share apa-apalah yang kalau post saya yang pasal rekrut, pasal kuku ke, share balik je lah. Okay, on recruitment Nabila, I nak tanya you punya scope of recruitment ni macam mana? You punya basic requirement pelepasan SPM ke, degree ke, diploma ke, berapa tahun pengalaman? Oh, untuk kuku sebenarnya tak kisah, asalkan 18 tahun ke atas. Betul. Lepas tu register ni free je. Lepas kita dah rekrut dia, antara dia nak buat atau tak buat je. Tapi kalau boleh dia buat lah kan sebab benda free je. So tak ada apa-apa modal. So lepasan SPM pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. Kalau kita nak bangunkan satu bisnes yang baru, kita perlukan modal yang tinggi, betul tak? So dekat kuku ni orang macam kita orang lah yang awalnya tak ada duit, kita orang masuklah kuku. Hebat juga kuku ya. Betul, hebat. Sebab plan dia besar lah. Daripada segi duta, kita boleh tengok. Ya. Datuk Siti dengan Adibah Noh. Brain pun sama kan? Brain? Rain kita pakai. Untuk Korea lah. Okay. So sekarang ni ada 2 orang duta saja. Sebelum ni ada ramai. Ada Nabil, ada Hati Salini. Itu bukan duta, itu kuku friends je. Kuku friends. Start tahun ni baru dia ada duta. Lepas tu kalau dari segi rekrutmen tu, sebenarnya kalau contohlah, kita orang ada 2 page. Kuku satu lagi Wonderlab dengan skincare. So kalau untuk Wonderlab tu, kita orang lagi banyak post dekat Wonderlab kan sebab sekarang kita nak cari agent Wonderlab. So once dia masuk, sebab kebanyakan yang nak join ni orang yang suri rumah, yang nak cari part time, cari duit tepi kan. Sebab skincare ni lagi senang nak jual daripada barang penapis air. Penapis air ni satu unit harga dia beribu. Kalau skincare satu barang baru RM10. So lagi senang. Lagipun semua manusia ada muka. So semestinya menggunakan skincare untuk muka.
Okay, kelebihan skincare kuku ni dia natural base lah. Dia tak ada chemical, tak ada parabens. So efek dia memanglah lambat, tak macam produk 5 kilo lain. Sebab dia bukan produk 5 kilo, dia merawat daripada dalam kulit. So efek dia memang lambat lah. Tapi kita pakai tu selamat lah. Sebab natural Kita pakai beras hitam dan satu lagi beras hitam, satu lagi tumbuh-tumbuhan yang baru bercambah 7 hari. Kejap hari tu kan you ada offer free, is it free skin test ke benda? Oil cleansing. Dia untuk cuci makeup kan. Okay, untuk cuci makeup kita ada 2 jenis. Satu water based, satu lagi oil. Untuk water based ni kalau kita boleh pakai setiap kali sebelum kita mandi lah. Walaupun kita tak makeup, lelaki pun kena pakai tau. Sebabnya lelaki bila sekali kita wipe je muka hitam, daki-daki panas kan, masa siang hari tu kadang-kadang lelaki tak perasan. Kalau perempuan memang selalu pakailah micellar water tu kan. Tapi yang lagi satu oil cleansing ni untuk makeup yang heavy macam mascara ke, yang benda-benda yang tebal dekat muka tu biasanya susah nak tanggal bila kita cuci. Tapi dengan yang hari tu yang I cakap tu, iaitu untuk cuci makeup yang tebal lah. Iaitu memang sekali je memang terus keluar yang dekat bahagian mata lah, paling susah. Tapi yang tu sekarang dah habis, that's why I cakap ada yang lain lah. Kalau yang oil tu dah tak ada. Kalau yang barang lain I ada lah. Tapi I tak bawa lah dekat bed I sebab I takut macam clash dengan doktor kan. So I macam tak apalah, luar lah kot kan. So macam mana Romzi? Romzi ada? Yap, ada. Kena kat belakang-belakang. Benda tu dekat luar lah. Kena cakap kat luar lah. So buat one-to-one dekat luar. So boleh promote benda tu lah. Bila I nak tanya pasal skincare tu kan, dia punya range price dia macam mana? Sebab kan kita ada Mary Kay, lepas tu dia lebih kurang macam MK juga. Okay. Range dia macam tu. Tapi dia punya dia tahan lama tau. Even kita orang pakai toner 300 ml, 2 orang pakai, suku dah ke? Kalau nak tengok saya pergi ambil. Suku dah kot ke belum? Tak sampai suku dah pakai 3 ni bulan ketiga dah 3 bulan 2 orang pakai, suku tak sampai lagi botol tu. Yeah. Bila I lupa you punya fokus on BNI, you pitch, you nak apa you nak recruit ke? Bukan kan? Tak, bukan. I nak save. Sebab I dengar sebab tadi you cakap you macam bila Musli tanya apa yang kita boleh tolong, you cakap to repost, and actually sebenarnya you focus on recruit orang baru lah kan. So itu tapi kalau sepanjang tempoh ni. Okay. Sebab kita tak jumpa kan. Kalau kita jumpa tu I boleh spesifik I nak siapa kan. Sebab sekarang pun memang tak boleh jumpa orang. Sepanjang tempoh ni lah. Ya, ingat you cerita pasal air filter and all kan. Okay, hari tu ada kawan I seorang, dia macam lost, hilang pekerjaan, lepas tu tiba-tiba cakap dengan I dia nak buat kuku tau. Lepas tu orang yang approach dia tu dia cakap macam ni, actually sebenarnya dia bagi jalan lah macam mana nak nampak kuku ni mudah. Tapi I tak tahu you buat ke tak. Tapi dia kata macam kita dia kata kita nak install for example water filter dekat surau. Okay, tapi dia punya konsep is actually memanglah kalau ikutkan BNI, satu cara adalah kita jumpa ketua-ketua surau ke apa kan. Tapi yang ni dia promote like macam contoh macam I nak sedekah memberi air kepada orang-orang surau ataupun orang-orang di rumah anak yatim. For example, kalau harga kuku tu harga dia 100, maybe I nak setiap bulan memang letak fix RM20 for 5 years or 3 years, macam memang sedekah lah. So maybe I boleh macam dalam satu family seorang RM20. So dapatlah RM100. So dia kata macam
So dia bagi idea lah. So dia nampak macam benda tu nampak macam mudah lah untuk orang. Sebenarnya macam kadang-kadang ramai orang-orang yang macam nak buat sedekah secara konsisten pada tempat yang betul kan. I don't know, is that an idea yang you pernah dengar ke tak? Tapi I rasa macam bagus juga macam tu sebenarnya. Okey, tapi sebenarnya untuk pembelian dekat masjid, surau ataupun tempat-tempat yang macam rumah tahfiz, marahat, sebenarnya kuku tak bagi beli secara rental. Sebabnya sebab dia tak nak macam contohlah saya dah bayar bulan yang pertama 100 untuk masjid. So bulan kedua tu adakah saya akan bayar lagi? Dia tak nak macam nanti orang ni belah siapa yang nak bayar? Orang masjid pula yang susah. Dia tak nak macam tu. So untuk tempat macam ni dia bagi pembelian secara cash sahaja. If let's say cash, kalau kita nak letak kat surau tu berapa yang paling selalu orang buat? Yang stand tu lah. Stand 4,000 apa? 4,500. 4,500 yang stand. Yang tu tangki paling yang besar. Macam kita orang beli tu. Yang macam kita orang beli tu ke? Tak, yang tu tabletop yang letak dekat atas. Yang dekat office. Ada satu lagi yang kita orang beli tu. Betul-betul yang tu. Yang macam Hafiz pakai dekat Dewan. Yang tu. Yang tu tangki paling besar. 14 liter. 4,500. Boleh lah tu dok. CSR tu panggil. Kan? Sebabnya pernah ada kes macam rumah-rumah kebajikan kan. Orang tak sambung bayar. Jadi dia tak nak terima macam tu. Nanti dia orang yang susah. Sebab dia orang pun kadang-kadang tak ada funder. Jadi itu yang kuku tak bagi tu. Yang buat rental dekat tempat-tempat macam ni. Sebab nanti akan menyusahkan pihak pengurusan kat situ lah pula. Nak kena bayar bulan-bulan. Tu dia setiap kali macam ada orang nak infak kan, dia akan tanya betul-betul kat kita orang, betul ke kita tak payah bayar apa-apa dah, kami tak nak lah nanti kami susah bla bla bla. Banyak lah macam tu. So kita cakap memang orang ni bayar cash, tak perlu risau, memang tak ada masalah. Macam tu. Okey, berbalik kepada tadi tu yang skincare tu. Ni Kejap, saya ada satu soalan pasal penapis saya tadi. Sekarang ni saya pakai Kowe. Lepas tu based on explanation malam ni saya berminat pula nak tukar kepada kuku. Apa yang basically boleh bantu? Sebab sekarang ni saya pun tak tahu saya punya kontrak ni berapa lama. Okey, untuk Kowe dah lebih 3 tahun dah kot. Kalau untuk Kowe Fazli pastikan 3 tahun. Rasanya dah lebih 3 tahun dah. 2016 macam tu kot. 789. Okey, kalau dah 3 tahun memang boleh je nak pulangkan semula mesin tu dekat Kowe sebab kontrak memang maksimum Kowe maksimum pula minimum 3 tahun. Kalau pulangkan dapat duit Tak. Cuma tak ada penalti lah. Tak ada penalti lah. Maksudnya dia sebab minimum 3 tahun dia ada sebab dia ada call kan untuk tukar produk lain kan. Ada. Dia suruh menjual, dia nak suruh beli yang baru pula. So, lepas tu kena tambah lagi duit kan. Itu sebenarnya sale baru. Macam sekarang ni bayar 125. So dia kata tukar yang baru tambah lagi dalam RM10 ke RM5 macam tu kan. So saya tak nak lah buat apa, saya tukar benda elok lagi kan. Tapi dia buat macam lagi tu, dia macam buat hard selling macam tu, saya tak berminat lah pula. Dia memang sistem dia macam tu. Lepas 3 tahun dia akan call untuk suruh tukar ke apa kan. Betul, untuk jenama satu lagi lah. Kuku tak macam tu. Kuku tak ada kontrak ke? Kuku tak ada kontrak ke? Dia offer model yang lagi tinggi. Yang bayaran bulanan lagi mahal. Tu kira sale baru sebenarnya. Commission baru. Tapi mesin lama dia ambil. Cancelkan pun tak ada isu lah kan? Tak ada masalah sebab dah lebih 3 tahun. Kalau ni baik call yang betul-betul ni lah, Canline dia, jangan call agent lah. Call Canline. Kalau call agent kena goreng ni. Tak apa, panci garam. Noted. Alright. Thank you. Tak, apa nama, kalau macam tu dia nak jual mesin baru, dia bayar kat kita balik tak mesin lama tu dia ambil? Tak. Habis tu berapa dia ambil mesin lama, tinggal dah kat kita? Sebab dia kan dalam kontrak. Dan contohnya kalau Fazli nak jadikan benda tu hak milik. Boleh jadi, boleh tengok kontrak balik. Mungkin benda tu 5 tahun baru jadi hak milik. Dia kira sewa beli. Macam sewa beli sebab sekarang belum jadi hak milik lagi, belum habis bayar.
Oh, mana Maksudnya dia berapa? sewaan 3 tahun, hak milik 5 tahun. Macam tu? Betul. Mungkinlah macam tu kontraknya. Biasanya macam tu, Biasanya cuba macam check tu. balik. Ya, Kowi Biasanya punya Tak apa, kontrak saya check macam balik, mana. saya pun tak perasan. I pun ada satu air filter tersadai kat rumah. Macam tak on, tak renew. Aku tak tahu nak buat apa. Tak on ke? Tak, sebab dia tak di-service. I tak rasa dia function well. Sebab tak filter tak tukar semua, faham tak? Oh, tu boleh jual kat besi buruk tu. Dah lama lah Itulah, I tengah check bila tahun I beli. So, I beli masa anak I baby. Nama apa tu? Baby dah Ancam anak dah filter tu. besar. Jenama lain lah. Kan tak boleh Ancam sebut filter nama. tu. Whatever name lah brand tu. Saya ada pengalaman lama dengan Kowe ni. Sorry, dengan brand satu lagi ni. Apa yang saya ada ialah memang saya pakai water filter dia dah lebih daripada 5 tahun. Dia punya taktik lah. Dia akan cakap okey, dia dah boleh jadi tukar milik. Macam saya dah boleh kira macam jadi owner lah. Dah tak payah bayar bulan-bulan macam tu. Tetapi dia cakap barang awak ni dah obsolete. Bila dah obsolete nanti kan orang lepas tu kalau you dah own benda ni, dia dah tak kira bulan-bulan, so tak ada orang datang servis. So kalau datang servis tu kena bayar tak silap 600 ke 700 lebih kurang macam tu kan. So dia memang akan hardstyle untuk bertukar kepada model baru dan ambil kontrak baru. Dan itulah apa yang jadi kat saya, dah ambil kontrak baru 2 tahun tu. Sama lah macam tu juga dia punya cakap. Skrip yang sama. Ya betul. Itu memang business plan dia. Kuku bukan macam tu juga ke? Tak, kuku tak macam tu. Habis bila dah habis kontrak tu? Jadi hak milik Lepas tu nanti tak datang servis dia tak ni kan? Dia kena bayar, kiranya bayar untuk setahun lah. Kiranya contohlah RM400 setahun. Kira tu continue service, continue warranty. Setahun 400. Tengok model. Tengok model lah. Yang 400 ni. Berapa setahun 400? 400 setahun. Tu model paling rendah lah, yang RM75. Yang tu ikut model. Yang 400 ni model yang paling murah untuk RM75 sebulan. Tak kisahlah. Yang kalau yang model yang aku punya tu, yang tabletop tu? Tabletop Fusion apa? Fusion setahun RM400. 400 setahun. Extend service, extend warranty. Extend tukar office. Tukar office. Pemasangan semula percuma. Yang filter tu termasuk sekali tak tukar-tukar? Termasuk sekali. Untuk 14 kali. 400 tu tukar. Setahun 3 kali datang. Sama lah macam sekarang. Servis lah semua. Beli cash kan, lepas 3 tahun nanti baru bayar servis Kan Sani? Kalau sebab dia beli cash. Maksudnya kontrak berapa tahun tu tak ada kontrak pasal kita dah bayar cash. Tak ada. Kalau cash tu dah jadi hak milik lah tu. Servis 3 tahun percuma, nanti tahun keempat nanti baru bayar dia punya servis tahun tu 400. 400. Cash lah senang. Kalau nak beli baru boleh juga. Nak beli baru nanti cari Nabila. Ada tak package sempena COVID ni? Sempena COVID ada penapis udara. Beli 2 percuma blender. Tapi sebenarnya bukan sempena COVID. Start bulan 3 punya promo. March punya promo. Napis sekali dengan COVID mana? Sebab COVID datang kemudian. Tak sempat. Dia ada tak yang package penapis udara dengan filter air tu sekali? Ada percuma penapis udara dan kereta. Tak, maksudnya apa? Percuma kereta? Itu sebelum saya beli. Percuma penapis udara kecil untuk dalam kereta. Untuk dalam kereta punya. Dia cup holder je. Macam besar cup holder. Nabila, ada soalan. Ya, Farid. Sempena COVID, I baru tengok dekat Facebook. Kowe dia bagi berapa 100,000 emas percuma tau pada PDRM. So cukup buat apa untuk COVID ni? Okay, untuk customer kuku tak announce apa-apa lagi. Cumanya untuk agent saya ada dengar-dengar lah, cuma dia tak announce lagi lah untuk agent.
mungkin kuku akan bantulah sebab income agent memang effect 100% lah. So untuk customer dia belum announce apa-apa lagi. Tunggu daripada kuku lah. 1 April mungkin. Sebab ni ajak saya share ni screen tu ni. Ya, owner kuih dia datang Malaysia bagi face mask. Tahu ada tengok. Okey, ni owner Korea Oh, ya kot. Okey, perbezaan Kowe dengan kuku. Okey, Kowe Malaysia. Kiranya bos besar Kowe Malaysia adalah Kowe Korea. Untuk kuku Malaysia, kita stand alone. Kita tak bergantung dengan kuku Korea. Kuku Malaysia cover Asia Tenggara. Kiranya bos besar kuku kat Asia Tenggara ni yang Malaysia punya. Kita tak ada berkaitan dengan kuku Korea. Berbeza dengan Kowe. Maknanya Asia region dekat Malaysia lah. Office Asia. Region. Hub untuk Asia Tenggara ni, hub dia dekat Malaysia lah. Untuk Kowe, bos dia masih kuku Korea. Sebab tu kalau perasan, rental kita rendah. Sebenarnya kuku Korea tak bagi sebenarnya. Tapi sebab kita punya sendiri, kita boleh buat keputusan sendiri. Kita tak ada kaitan dengan kuku Korea. Cuma barang je kita ambil di sana. Apa-apa decision, kuku Malaysia yang tentukan. Sebab tu promo, setiap quarter ada promo. Setiap quarter, every quarter mesti ada promo baru. Okey, untuk menjawab soalan Farid tadi, inisiatif kuku. Okey, macam Kowe dia bagi free mask tu kan? Okey, sekarang ni kuku dia tak adalah bagi free apa-apa lagi dekat PDRM ke, dekat Frontliner apa-apa. Kita tak tahulah upcoming apa yang dia buat, kita tak tahulah. Cumanya sekarang yang paling latest dia announce yang tu je lah, yang sama-sama fight COVID. Dia bagi kesedaran dari segi tu je lah dekat social media. Sebab dari segi barang belum lagi lah. Beside dan agent, kuku patut ambil this opportunity untuk buat CSR. Macam yang tadi face mask tu CSR. Kalau company on the top line, top management pun tak buat kerja, tak turun padang. So nanti I do not know kan. It will be the best kalau top management dapat support agent tu, will be the best lah. Kau punya soalan ni macam tak PO lah, babe. Yelah, tapi maybe lah dalam 2-3 hari kuku akan buat sebab kita orang pun tak pasti apa dia punya plan, next plan dia. Nanti minta Ustaz Farid awak anjur lah CEO. Farid salah tanya soalan tu. Contoh on the first line dah purun kau tapi on the top management relax je. Ambil opportunity ni kan. Nanti orang kata kita jangan shock sendiri, tepuk sebelah tangan lah nanti. Itulah beza. Ya, itu yang penting. Ada ambil opportunity macam peluang effort inisiatif CSR tu. Tu one of the effort lah. Tapi so far yang dia bagi adalah video yang kita boleh share dekat semua orang, fight COVID sama-sama. Itu je lah buat masa ni, dia memang ada video je. Siti Nurhaliza tak ada buat lagu untuk Koko ke? Ada kan, aku dah share tadi, tak dengar Tak berapa dengar. Tu Musli dah buka lah. Oh, okey. Tu sebenarnya aku nak nyanyi tapi Siti nak ambil job ni, bagi je lah. Tak ada voice pun? Tak dengar lah Musli. Kalau boleh sebelum kita akhiri kita punya sharing ni, Nabila nyanyikan lagi satu lagu. Mai boleh. Bos ada dekat sebelah ni, nanti bos marah. Ini presiden punya request lah. Tak ada. Presiden ke, tak presiden ke, ni sebelah ni kan mesti. Tu dah dengar suara doa. Sekadar laungkan kalimah karamat realisasi. Okey lah. Realisasi. Itu presiden punya kerja. Realisasi apa tu Farid? Esok lah realisasi. Malam ni kena start warm up. Esok 9.30. Wah, ini sedap. Siapa share ni? Najib.
Luar biasa. Nak bagi tahu je saham kuku tengah turun kalau nak beli. Kan. Ni kuku Malaysia biasa ke kuku... Itulah tengah jatuh tu. Kuku Malaysia ke kuku seluruh dunia? Ni yang tu overseas tu. Solution system. Home safe. Si Hafiz Gayung ni. Itu mana large cap ke tu? Patuh syariah tak tu. Saham tu. Patuh syariah kata ya. Lepas tu kuku punya tu, itu Malaysia punya ke apa? Tak, itu dunia punya tu, yang besar punya. Boleh buat Ajib? Yang ni luar kawalan saya. Tapi good knowledge good knowledge. Boleh tengok pesaing lah. Ini apa? Senin? Senin malam lah. Jadi kak. Kan. I think this is a wave. Menurun juga. Apa tu Alah? Kau ni tunjuk kejap-kejap. Betul ni lampu. Apa dia compare? Turun. Satu dunia turun. Sama je. Principal? Principal kita tunggu sesi Encik Najib, ya? So kalau nak beli yang ni kau boleh buat lah. Haji bukan reminder. Beli buka account apa? Yang itu direct game broker. Saya jual fund. Saya jual tabung. Habis kau punya saham yang turun sekarang apa dah? Sekarang semua turun. Yang possible naik balik. Possible naik balik. Memang akan naik. Macam-macam mana pun akan naik juga. Yelah, yang naik lagi. Yang turun akan naik. Okay, Nabila ada apa lagi? Tak ada. Untuk kuku dah habis. Sekian saja. Alright, mari kita layan video kuku. Itu je. Jom nyanyi sama-sama. Bersatu bersama kita. Ada lirik. Ada lah, tak clear lirik dia. Teruskan langkahmu, buang keresahanmu. Inilah masanya saling bergandengan. Sama-sama lindungi diri dan bersayang. Sama-sama ayo tempuhi segala dugaan. Tekadkanlah semangat, raih kejayaan sama-sama. Sama-sama lindungi diri dan bersayang. Sama-sama ayo tempuhi segala dugaan. Tegakkan keyakinan dan harapanmu sama-sama. Kekalkan keyakinan dan harapanmu sama-sama. Terima kasih Musli. Alright, sama. Thank you berkongsi malam ni. Sama-sama. Thank you Nabila. Terima kasih semua. Terima kasih. See you tomorrow. Okay, jumpa esok. Realisasi. Ada juga. Esok 9.30 Besok 9.30. Okay. 9.30 buka pintu. Sama-sama Assalamualaikum. mengejar mimpi. Salam. Sama-sama. Salah je lirik. Salam. Lagu apa tu? Tu lirik dia sendiri tu. Kasih kau je.